tak hidup, tak dinamis, tak progresif. Itu yang bangsa tu, mata pun tak terangkat. Orang tengok pun tak seronok. Begini ke bila masuk dakwah mata pun tak terangkat. Jika orang tidak berfikir pun dah tak boleh dah. Akhirnya orang tolak Islam. Dia tengok individu yang makin tu pasif, beku dan jumud. Tetapi kalau menggunakan akal saja, bercahaya umpamanya, dia tolak Al-Quran, tolak syariat. Oh, progresif nampaknya, tetapi rosak, sesat. Dia sesat pula. Jadi mesti digabungkan di antara akal dan syariat. Barulah syariat itu cantik dan indah. Kemudian tak cukup sekadar itu. Untuk keselamatan manusia yang sedang musafir menuju akhirat ini, para hadirin yang nama sekalian, kalau dah ada cahaya iaitu akal, dah ada panduan, ada signboard memandu kita ke mana kita nak tuju, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang tak selamat lagi. Kenapa? Kalau zaman musim komunis, dia boleh tembak kita tengah jalan. Musim perompak, kalau bangkali kawasan tu banyak lanon, tak selamat kita. Makin terang, makin cerah, makin sedap dia. Dia tangkap kita ataupun dia merosakkan kita. Kalau macam tu, kita mestilah menggunakan kereta kebal. Itu dia. Dalam perjalanan kita tu, mesti kita menggunakan kereta kebal. Menggunakan kereta kebal. Kereta yang tahan peluru. Kereta tank ke, kereta kebal ke, kereta-kereta yang tahan lah. Tahan peluru, tembak tak load. Itu dia. Apa dia? Itulah ibadah. Itulah ibadah. Bekalannya sifat takwa. Benteng dalam perjalanan, kereta tank dia dalam perjalanan, supaya kalau ada komunis nak tembak tak load, ataupun kalau ada perompak-perompak ya, ataupun lalu-lalu nak tembak tak load, dia mesti menggunakan kereta tank. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Dalam musafir jangan lupa ibadah, kuatkan ibadah. Ibadah fardu dan sunat. Jadi dalam manusia berjalan musafir menuju ke akhirat, kalau sudah ada cahaya iaitu akal, ada panduan pula yang menunjuk jalan iaitu syariat Islam, kemudian dapat berbekal dengan sifat takwa, kemudian pula dia menggunakan kereta kebal, kereta tank iaitu amal ibadah, insya-Allah dia akan selamat tertuju kepada syurga. Sebab itu kenalah kita menggunakan cahaya akal, berpandukan syariat, berbekalkan dengan sifat takwa, serta berbentengkan dengan amal ibadah. Saudara-saudara, saudari yang sekalian, keselamatan manusia yang musafir menuju akhirat yang saya katakan tadi, agar dia selamat, dia mesti menggunakan cahaya akal dan mesti menggunakan panduan syariat, berbekal dengan sifat takwa, dan berkubu dengan kereta tank yang dimasukkan amal ibadah. Ini yang dimasukkan oleh ayat ini, dibaca oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Saleh Karim tadi. Saya ulang lagi ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fihi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Surah An-Nur ayat 34. Maknanya lebih kurang, Allah merupakan cahaya langit dan bumi, atau terjemahnya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Seumpama cahayanya ialah laksana lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada lampu. Lampu pula di dalam kaca. Dan kaca itu seolah-olahnya seperti bintang yang bercahaya seperti mutiara.
yang dia dihidupkan daripada, dinyalakan daripada pokok yang maha berkat, yaitu pohon zaitun. Dia tidak timur dan tidak condong ke timur dan tidak condong ke barat. Hampir-hampir minyaknya menerangi walaupun dia tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya akan siapa-siapa yang dia kehendaki. Dan Allah telah membuat misal kepada manusia. Dan Allah telah membuat perumpamaan kepada manusia. Dan Allah itu, tiap sesuatu itu maha mengetahui. Lampu yang dimaksudkan sini, al-misbah di dalam ayat ini, itulah yang dikatakan al-aqlu, akal. Al-mishkatu dalam ayat ini tadi, itulah sadrul mu'minin. Sadrul mu'minin, dada orang mukmin. Az-zujajah, kaca yang dimaksudkan sini, qalbul mu'minin, hati orang mukmin. Asy-syajaratul mubarakatuh hiya zaitunatu, pokok yang berkat yang dimaksudkan ialah pokok zaitun ataupun pohon zaitun, itulah yang dimaksudkan agama Islam. La syarqiyah wala gharibiyah, yang tidak ke timur dan tidak ke barat. Ini memperingatkan ataupun menjedarkan kita bahwasanya dia itu terpelihara daripada kekurangan dan berlebih-lebihan. Mana agama Islam yang telah Allah sampaikan kepada kita itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dikurangkan, jangan dilebihkan. Dikurangkan pun salah, dilebihkan pun salah. Dikurangkan dianggap bid'ah juga. Itu namakan bid'ah tarkiyah namanya. Bid'ah secara ditinggalkan, dikurangkan. Kalau dilebih-lebihkan pula, memandai-mandai kita, bid'ah juga. Maknanya bid'ah secara menambah-nambah nama. Itu yang maksudkan la syarqiyah wala gharibiyah. Menunjukkan agama Islam itu jangan dikurangkan, jangan dilebihkan. Sebagaimana yang Allah bagi kepada kita, itulah yang nak kita pahami dan itu nak kita amalkan dan itu nak kita perjuangkan. Sebab Allah berkata tentang syariat itu ataupun tentang Al-Quran itu, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, dan dia memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal-amal salih, yang mana untuk mereka itu ganjaran yang maha besar. Kemudian az-zaid yang dimasukkan di dalam ayat ini, yaitu Al-Quran. Yang dimasukkannya adalah Al-Quran. Nur ala nur yang dimasukkan sini, iaitulah nurul Quran wa nurul aqli. Cahaya Quran dan cahaya akal yang saya katakan tadi. Cahaya akal dan cahaya syariat. Cahaya akal dan cahaya agama Islam. Atau dengan kata-kata yang lain, cahaya akal dipadukan dengan cahaya Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dikatakan, oleh kerana dia mempunyai cahaya sendiri, kalau dia tidak disentuh oleh cahaya akal pun dia sudah tetap bercahaya. Cuma kalau disentuh oleh cahaya akal lebih lagi bercahaya. Maknanya kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan syariat, dengan Al-Quran, tetapi kurang menggunakan akal, dia menjadi fasih pula, sampai juga tetapi lambat. Dia menjadi orang yang beku saja. Tetapi Islamnya tidak indah. Tetapi kalau dicampur sekali dengan cahaya akalnya, barulah orang yang beribadah itu orang yang beribadah yang progresif, yang dinamis, yang cantik, indah, yang cergas. Yang bila dipandang oleh orang-orang dari jauh, merupakan manusia-manusia yang indah akhlaknya, cergas pikirannya, cergas gerak-gerinya, progresif, dinamis, boleh dijadikan tempat orang bersandar dan boleh memberi manfaat kepada
orang ramai.